Okey, dalam hal ni kita cerita sekali lagi lah lagu mana kita sembang tadi. Okey. Okey, kita ambil kalau yang kosong ni. Yang tu lugai pen. Okey. Yang kosong ni. Tak boleh sembang kot. Okey, dia ni kosong. Kosong. Dah, kita sambung. Sekali lagi lah. Tak dah hudai tadi pun. Okey, dia ni pula. Dan ni dah macam-macam dah ada. Dia. Okey, dia ni yang kosong ni. Yang kosong tadi. Kepala dia kosong. Dia cerdik dia tak mana tau. Dia kata aku nak pergi mengaji ilmu mengenal Allah. So dalam kepala aku harus kosong. Aku mai. Dia mai. Dalam kepala dia tak boleh ada. Dalam kepala dia ni tak boleh ada bab fiqah. Tak boleh ada bab usul. Kosong dulu. Tak boleh ada bab tasawuf. Tak boleh ada. Contoh dia di pergi kedai. Dia dah minum kopi. Kopi O. Dia dah minum, dia dah order kopi O. Tiba-tiba dia duk galit. Lepas tu dia kata buat mai ayat kosong kan? Dia minta dia satu ayat kosong. Buat mai ayat kosong kan? Masalah dia ambil ayat kosong tu dia campur dalam gelas cawan kopi O tadi. Lama tak menukis cawan kopi O tadi. Bila dia campur dalam cawan kopi O tadi, bekas-bekas kopi O tu ada lagi. Dia campur dalam cawan ni bekas. Setelah air kopi diminum ada bekas dia. Ada bekas sikit dah. Air suam. Air suam ni dia tuang masuk dalam bekas ni. Sedangkan dalam bekas ni ada lagi. Ada lagi sikit kopi O. Air ni tak akan jadi seperti air suam ni. Air kosong ni. Dia akan jadi kelabu. Dia tak akan jadi. Bila dia nak minum dia tak boleh komplain. Awak air jadi macam ni. Awak warna lain. Aku minta air pun. Tuan, sebab tuan dah campur dalam bekas yang telah pun ada. So begitulah nak mengaji ilmu makrifah ni, pertama kosong. Jangan bawa ilmu-ilmu apa sekalipun. Dengan kosong itulah kita bertanya. Yang pertama sekali, iaitu asas di dalam agama ni apa? Ramai cakap solat. Tak mau bangkang. Lepas tak bangkang benda ni, solat lah. Sebab dia berkata ini tiang agama, tiang. Bila kita kata tiang ni nak cucuk tak mana tuan? Kalau tapak dia, asas dia yang sebenarnya kita tak jumpa, iaitu mengenal Tuhan. Awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. That's very logic. That is a very, very sepatutnya. Itulah. Kita nak suap budak makan, kita kena kenal. Mulut ke, hidung ke, telinga. Nak suap kat mana? Pasal kot telinga pun boleh menerima. Kot mata pun menerima. Kot otak pun menerima. Semua ada. Boleh menerima. Tinggal telinga menerima pendengaran. Mata menerima penglihatan. Sebab orang buta ada mata, tak ada penglihatan. So, orang pekak ada, tapi dia menerima pendengaran, bunyi-bunyian. Tapi kalau orang lapang, dia menerima makanan. Makanan nak suap kot mana? Suap kot mana? Lubang telinga. Elok. Makanan kita suap kot mulut. So kita kena kenal, connected to connections. Alright? So hari ni, semua ini sifat-sifat Allah dah ada 7 sifat makni itu. 7 sifat Allah itu yang dikatakan hayat, ilmu, kudrat, iradat, samak, basar, kalam. Dia berlaku setiap waktu dan juga tidak mengira situasi dan keadaan. Lapar. Orang kata, awak aku rasa lapar sangat. Dia berlaku pada rasa.
Tu dia ada kudrat. So bila dia asal lapang, dia nak guna apa? Dia guna mata. Dia guna akal. Untuk dia sendiri, mata, otak, iaitu nak cari tak mana ada makan. Tak tahu ada api, tengok sat. Robek sana, angkat sini, nak selak perayuk, tengok ada nasi lagi apa semua. Bila tak ada, baru dia nak dengar. Dia guna mulut bertanya, "Weh, tak ada ke Maggi apa aku beli hari tu?" "Tak tahu, tiba habis lah." "Ada dia pergi ubah dia tak atas almari tu." Dia melihat pula. Setelah dia mendengar, dia ni bagi tahu apa yang dia tak tahu. Ilmu artinya tahu. Takluk dia tahu. Ilmu tu otak. Ni semua ilmu. Bila dia ni tanya, dia ni bertanya dengan mulut, dengan suara dia, iaitu khawli. Bertanya, tanya Mamat ni pun mendengar apa yang disoalkan, dia menjawab mengikut ilmu dia. Lepas tu dia ni dengar atas almari, baru dia guna basah dan berjalan pergi tengok tang mana. So position demi position berlaku sifat Allah Ta'ala. Nikmat apakah yang kamu dustai berlaku dalam diri ni. Ada tubuh badan boleh bergerak apa semua. So okey, kita kembali balik. Semua ni kena kosong dulu. Tak ada, aku tak percaya kata ada atas almari. Aku beli baru ni, aku letak bawah cekbot tu, yang bawah tu. Bagian bawah penyebang kata atas. Tak boleh. Itu ketika hang waktu itu, sekarang tak ada di situ lah. Makna hang kena kosong nak dengar berita yang baru. Tang mana benda tu ada. Baik. Bila awak nak cerita tentang agama, perihal agama, konsep ideal law system dibawakan, diceritakan, diperdengarkan tentang apa? Hukum. Cerita bab hukum. Jangan cerita bab Allah Ta'ala. Disebabkan arahan cerita-cerita yang datangnya daripada Allah Ta'ala. Kata mereka, yang dibawa oleh para rasul. Sebab Allah dengan rasul ni tak boleh pisah. Sampai ke hari ni rasul Allah tak ada. Tapi Nabi Allah tu limited. Tak ada dah, dia kata. So, awak nak saksi atas Allah, awak nak saksi atas Rasul Allah, iaitu Muhammad. So, sekarang ni bila kita dengar dari ustaz-ustaz yang balik Tanah Arab maupun ustaz-ustaz yang ada kot ni, yang diajak oleh ustaz atas ustaz, syekh atas syekh, apa semualah, peringkat. Dia ni mengaji dengan dia ni, di sini, di tempat ni, di sini mengembara. Dia ni mengaji di sini, di tempat ni, membukti yang dia telah mengembara. Dia ni mengaji sini, di sini, di sini. Semua ni sama, dia ada dia punya track dia. Guru atas guru, guru atas guru. So hari ni bila kita kata tak, bukan nak cari sebab musabab. Sebab apa ustaz ni boleh jadi ustaz? Sebab dia macam ni. Kita nak cari asbab. Kalau kata benda tu, semua yang mereka nak cerita dalam hal agama ni datang daripada Allah. Yang tak bestnya tang sini. Jangan buat tak boleh padam pula. Yang tak bestnya, Allah masih wujud dan ada. Yang tak bestnya tak mana? Bukan sebab Allah tu wujud dan ada. Yang tak bestnya, ustaz yang bawa cerita atas cerita ni adalah rapat dah. Ustaz yang bawa cerita ni daripada ni guru saya. Guru ada lagi tak? Guru dah meninggal dah. Guru ni atas guru siapa? Saya mengaji ni, guru saya nama ni Tok Ayah Arifin bin Ali. Dia ngaji dengan siapa? Abu bin Hasan. Ni siapa? Kiai Haji Saleh. Kiai Haji Saleh ngaji dengan siapa? Ni Tuan Guru Haji Fazil Bentan. Macam-macam lah. Ini dipanggil wasilah. Ada setengah orang yang mengaji pula, dia mengikut wasitah. So hari ni bila kita nak bersembang, mereka ni semua dah tak ada. With all due respect, we all memang terima kasih banyak kat mereka ni. Memang terima kasih. Sebab mereka ni memperkenalkan kewujudan yang wujud. Mereka ni
Mereka ni iaitu cabang-cabang yang membawa ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Mereka mencerita, dia kata saya nak cerita benda ni. Yang pertama tuan, kena ada diri lah. Wujud artinya ada. Jadi dia proses sifat 20, dia proses sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada kat kita tu. Maka awak tiada pula. Mau sedang lah. Tadi cerita ada. Dia tanya hak siapa ni sebenarnya bila ada proses hayat tubuh badan. Otak kita berkaitan dengan ilmu. Samak berkaitan dengan pendengaran. Basar berkaitan dengan penglihatan. Itu yang dia ada sebut dalam surah 17 ayat 36. Ilmu samak basar. Dia bercerita tentang qauli fi'li qalbi. Semua ada di sini. Dia ada takluk dia penglihatan, pengetahuan, pendengaran dan pengetahuan. Pendengaran, penglihatan, pengetahuan. Dia ada cerita tentang sini. Surah 17 ayat 36. So yang kita nak abang ni, bila satu cabang guru ni mencerita tentang perihal diri, awak datang nak mengaji, guru tak tanya ada diri tak ada diri dah. Kalau yang lain nak mengajar, nak bincang, dia introduce, saya ada universiti ni, saya ada universiti ni, saya di sini sebelum ni mengaji sini, mengaji sini, dan saya ada sertifikat ni, degree apa semua. Dia ada level lain. Dia introduce dia melalui kewujudan dia dan ilmu dia. Yang ni belah sini. Bolehlah sembang, tapi kena duduk di medan sini lah, duduk di kawasan yang sama. Tapi kawasan ni, guru-guru ni tadi, dia mencerita yang dia sendiri pun tak ada. Yang wakil, yang dia kata sebelum dia ngaji ni dengan guru ni, dia ni pun mengaku tak ada la khawla wala. Dia ni pun mensyariatkan la khawla wala. Dia ni pun mensyariatkan la khawla wala. Itu sebab bila mereka cerita kat kita pun, mereka akan mensyariatkan satu cerita tentang diri. Mereka kata nak mengenal Allah, mengenal diri. Bukan nak mengenal Allah, cik pergi ada rumah ada almari tak? Plastik ke? Ni apa almari kayu ke? Saya buat ke? Tak ada. Dia kata, mai sini. Kita proses tentang diri. Pertama, diri itu, dia cerita tentang keberadaan diri. Ada tubuh badan, ada hayat. Ada biji mata tak? Ada ni duduk ada. Ada samak tak? Lah tidak, saya nak duduk tangan sini. Buat apa cik ni tuan guru? Kalau telinga saya pekak, saya duduk depan sikit lah. Makna ada pendengaran. Ada mulut, ni saya duduk jawab ni. Makna boleh berkata-kata. Ada otak, ilmu, boleh fikir apa yang guru cakap. Ni semua. Lepas tu dia tanya, hak siapa yang tu? Innallaha ya'murukum an tu'adu amanati ila ahliya. Jadi bila kata nak pulangkan kat siapa tu, maka kita kata buka hak kita. Selain belum rumah pun buka hak kita. Tadi malah dia kata wujud artinya ada. Awak main tadi ada. Lepas tu dia proses-proses. Tak ada pula. Selain pun buka hak awak. Lepas tu buka hak awak ni yang nyata ada ni. Wujud siapa dan hak siapa. So dia proses. Dia proses. Sebab kesudahan pengajian ilmu makrifah, hanya Allah sahaja yang boleh mengaku Allah. Tak ada satu manusia boleh mengaku diri dia Allah. Dia cuma diajar untuk sedar siapa dia, mana dia. Itu saja. Dia diajar untuk itu. Di atas dasar kesedaran ni, dia tak boleh kongsi dengan yang ramai. Sebab yang ramai ni kita cerita, apa ada dengan yang ramai ni? Bila dia tak main lagu ni, kosong lagu ni, dia tak main kosong lagu ni. Dia tak main kosong lagu ni. Dia main dengan hak tadi kita cerita. Ilmu ni ustaz ni ajak, ni ajak. Dia main dengan yang tu. Mana dia? Batang dia lah. Weh, cik weh, ni habis ni. Dah. Nanti Okey, dia main dengan pok-pok ni. Cabang-cabang ni. Ilmu-ilmu satu pada yang ramai. Ilmu-ilmu yang ramai di atas muka bumi ni. Kalau awak ikut mereka yang ramai di atas muka bumi. Contoh dia, kita pergi. Keluar asal sikit. Yang ramai, okey. Maka yang ramai ni surah 6. Dia patah ayat
116. Kita tahu tak apa dia? Mudah bersangka-sangka. Okey, kalau kita tanya satu orang tu, "Abang dengar dia porok cakap apa ni? Tuan ni betul ke tak betul? Takkan dia porok cakap ni?" Hampir tanya siapa? Hampir tanya pok-pok yang mengaji belah sini ke atau pok-pok yang ramai ni? Belah sini, yang belah sini. Yang nak kena pergi negeri Arab, nak kena pergi belajar cakap Arab, nak tengah itu, nak ini apa semua. Hampir tanya mereka ni ya. Jawapan dia tengok, kalau yang kosong ni, jawapan dia lagu lain. Yang nak penuh segala macam ni, jawapan dia lagu lain. Sebab, satu, dia akan bersangka-sangka sebab dia pun tak kenal. Dua, dia meneka-neka. Depa ni lagu ni ya, lagu ni. Tuan biasa mengaji ke? Apa yang depa mengaji tu? Biasa faham ke? Saya biasa mengaji tapi tak faham. Makna tuan bukan lagu depa. Depa mengaji, depa faham. Depa fahamlah untuk diri depa. Bukan untuk cerita dengan yang ramai supaya jadi macam depa. Sebab apa yang kita kenal ni tak akan boleh disamakan dengan orang lain. So, bila pok ni mula dia meneka-neka pok ni lah. Pok yang mengaji ni, mengenal Allah ni. Mereka ni macam ni, mereka ni macam Freemason, mereka ni Illuminati yang line up, mereka ni macam-macam. Dia meneka-neka. Sedangkan dia sendiri tidak mengenal siapa sebenar dirinya. Dia sendiri tidak mengenal Allah Ta'ala. Maka dia di dalam surah 6 ayat 116, iaitu bersangka-sangka, iaitu mengikuti yang ramai di atas muka bumi ini, iaitu mereka mudah disesatkan dari jalan Allah. Faham balik? Mereka mudah disesatkan dari jalan Allah sebab Allah tu nak kenal dia, kenal diri. Bukan duduk atas ilmu yang ramai, bukan kenal apa sejarah-sejarah. Hadis riwayat dia ni, hadis riwayat tak mengenal diri. Bermakna keadilan dekat sini cantik, iaitu kalau buta huruf, kalau buta biji mata, kalau buta pendengaran, kalau apa ni sekalipun, tetap boleh mengaji asal jangan buta mata hati untuk melihat diri sendiri. Mata hati kita ni, kita teropong dari kita sendiri. Itu sebab dia kata, kita tahulah apa yang kita rasa. Kita tahulah siapa yang kita cinta. Kita tahulah apa yang kita nak. Kita tahulah. Sebab kita tu memiliki mata hati yang terbuka, bukan tertutup. So kita melihat kita. Bukan mengaji nak teropong orang lain. Tengok orang lain macam ni. Tak. Kita tak ada seperti mana yang diterangkan oleh Dr. Mazhar. No, that's wrong. Upside down. Telah berubah menjadi fitnah yang sangat hebat. So hari ni, bila kita baca surah 6 ayat 116 ni, mata hati kita terbuka. Maka kita nampaklah mereka yang mengikut yang ramai di atas muka bumi ni adalah mereka yang mudah disesatkan ke jalan Allah. Nak mengenal Allah, mengenal diri. So, mereka ni pula protes ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal diri ni. Mereka kata batiniah macam ni, seolah mereka hidup pakai bateri, control by remote. Mereka tak ada batin, mereka tak ada rohani. Itu sebab dalam Quran dia ada sebut. Dan yang mendorongkan mereka pula, yang mendorongkan kita mengaji ni atau mendorongkan mereka untuk protes apa pula? Sebab dia kata dalam surah dalam surah 42 ayat 13. Surah 42 ayat 13. Dia yang memilih dan melorongkan ke jalan tauhid. Hang kata dia main dengan Selangor, tak tengok pun, bawa game tak ada pun. Tak, dia terpilih untuk mewakili pasukan Selangor. Tetapi tak dilorongkan untuk bermain lagi. Maka dia ada tapi duduk dalam bangku simpanan. Itu saja. Ramai yang mengaji tetapi tak memahami.
dia duduk di tempat pengajian tu tapi dia tak faham. Macam tu lah juga ramai yang pemain bola lah yang langsung tak diturun satu season pun ada, tetapi dia adalah pemain bola lah, duduk di bangku simpanan. So sekarang ni permanent, jangan buat pasal mana habis-habis ramai-ramai. Okey, so sekarang ni bila surah 6 ayat 116 ni, bila dia kata mereka ini adalah mudah disesatkan daripada yang ramai, mereka ini adalah suka bersangka-sangka, mereka ini mudah, mereka yang mengikut yang ramai di atas muka bumi adalah mereka yang mudah disesatkan ke jalan Allah, dan mereka juga suka bersangka-sangka, tiada lain hanyalah bersangka-sangka, malah yang paling leceh berdusta. Sebab orang yang mengaji ilmu mengenal Allah ni, dia punya takluk mengenal diri dulu. Bukan dia mengenal ilmu, bukan, tak boleh disamakan dengan segala sesuatu. Tiba tu Ustaz Mai kata, dia apa ni Freemason punya style, apa ni macam ni. Itu dia punya bersangka-sangka. Dan akhirnya berdusta. Sebab kalau kita kata aku punya diri, tak macam tu, dan tak setuju benda tu, macam mana kata kami macam tu? Sufi ni lain, dia punya jenis lain. Dia bukan menengah-nengah, dia bukan bersangka-sangka, dia mencari kenyataan yang nyata. Nak mengenal Allah itu, surah 26 ayat 21 ada kebesaran dia di bumi, alam semesta, dan juga pada diri kamu sendiri. So kami tak ambil cerita-cerita yang menceritakan tentang mereka ni konsep apa ni, idea ni. Dah mengenal Allah tu kenal diri. Bila kenal diri tu pula, sini tadi kita ada bincang tadi sikit. Bila dia mengenai diri dia, dia mengenai apa yang ada kat dia, bukan apa yang ada kat orang lain. Kalau ada kat orang lain, masuklah tadi ayat, mereka mengikut yang ramai adalah bersangka-sangka. Hang mana tahu apa ada dalam hati orang lain? Hang mana tahu ada jauh mana ketulusan hati orang lain, keikhlasan, kejujuran hati orang lain? Hang tak tahu. Hang bersangka-sangka, mengikut cerita atas cerita dari orang yang ramai. Itu dia kata mereka yang mengikut orang ramai di atas muka bumi ini adalah mereka yang mudah disesatkan ke jalan Allah. Mana dia jalan Allah? Dan ni nak tahu, pasal dia banyak sebut ayat, dia beri petunjuk, dia menyesatkan. Mana dia jalan Allah? Sebab orang tu boleh berbahasa Arab, makna dia betul lah. Habis di negeri Arab pun ada penjara, ada lokap. Mana orang yang boleh cakap Arab pun masuk lokap, masuk penjara. Ada buruk baik, ada dosa pahala. Oh, esok bahasa tu adalah bahasa surga. Bahasa surga kena mati dulu baru masuk surga. Kalau hang mati kalau dia ada waktu hang datang ke muka bumi, dia hantar hang kaum Melayu. Di Malaysia bahasa rasmi dia Melayu. Dia tahu dia hantar hang kat situ, hang kena fasih bahasa Melayu, faham bahasa Melayu. Nabi-nabi turun bahasa Arab, negara Arab. Takkan dia cakap Melayu, cakap Arab. Very simple. Surah Ibrahim ayat 4. Tengok tu ayat tu. Nampak pandai bahasa Arab kan? Nampak tengok. It's logic. Hampa bagi syarahan sebut bahasa Arab, hampa terjemah bahasa Melayu. You buat kerja 2 kali. So why not you just bahasa Melayu? Tidak ku kirim satu rasul, kerja rasul ni menyampaikan. Yang perlu buat tu apa dia? Tidak ubah, tidak lain, hanya yang sama. Kirim satu rasul yang sama dengan bahasa bangsanya, hanyalah untuk memudahkan. Yang hampa buat bagi rumit, hampa nak tackle orang, hampa cakap Arab, hampa cakap itu. Jadi kami nak kenal Allah ni, adakah orang yang boleh bahasa Arab ya? Kalau satu orang beranak di tanah Arab, bisu semua hidup, mati,
Kalau dia masuk syurga, tak mustahil Pak, Allah Ta'ala boleh bagi dia cakap boleh. Tapi kalau Allah Ta'ala tak boleh nak bagi dia boleh cakap bahasa Tamil, tak boleh Allah Ta'ala nak bagi dia cakap bahasa yang dia tak pernah cakap. So, pemahaman tu datang daripada siapa? Sedangkan dia cerita tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Bila kita kata, cik, terus orang kata rambut, benda ni, menatang ni cik, nak belah jadi 8, kaki mana nak meniti cik? Saya nak tanya tuan, titian yang kata nak melintas tu, seperti kuda, seperti semut, seperti panas matahari menyinggah bumi, punya laju, kaki mana? Kaki ni kah? Kaki ni jangan nak kata ni, tali besar ni payah. Besar tali ni pun payah. Orang duk main circus untung lah. Ni rambut belah 7. Kalau belah 7, kaki mana? Kaki ni. Tak boleh persoalan macam tu. Tak mustahil lah bagi Allah Ta'ala. Hai, saya tanya awak cakap tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Ini kan clear. Kita mengaji nak mengenal Allah. Yang tadi kita wujud artinya ada, lawannya tiada, wajib baginya ada. Siapa yang ada tu? Kalau kita kata Allah yang ada, Allah yang wujud, so capacity of doing it, kita ke? Bila awak solat pun awak kena jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. So mana syariat? Bagaimana awak mensyariatkan la haula wala tu? Bagaimana? Inilah sebabnya kita nak mengaji ilmu mengenal Allah. Barang siapa mengenal dirinya, maka kenal Allah. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, tak kata. Orang tak kata. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, orang tak kata. Kenallah diri kamu rata-rata, nescaya kamu akan kenal Tuhan yang nyata. So, bab hari ni, persoalan dia, ustaz yang ramai ni tadi, with all due respect, they all have ilmu. Mereka ada ilmu. Ustaz yang ramai yang balik daripada tanah Arab, ada degree, ada apa, mereka ni ada ilmu. Tetapi persoalan dia, ilmu yang mana? Kenapa campur aduk? Surah Ali Imran ayat 70-71, Surah Al-Baqarah ayat 42. So kenapa kalian campur aduk? Kami, kalau aku cakap hampa balik di tanah Arab personally daripada Ismail bin Arifin atau dikenali dengan lepas, hampa ni semua kebanyakan besar kemungkinan personally bukan kata, telah diajang oleh para Yahudi yang berpuluh-puluh tahun ke belakang, malah ratus tahun ke belakang, macam mana nak set up machinery ni, macam mana nak set up yang mai ke tempat kita buat supaya mereka mai tempat kita. So universiti ni nak buat universiti apa, universiti ni cerita pasal apa, universiti ni akan letak garis dia apa dia, universiti ni akan berpeluang syllabus dia tentang apa, dan universiti ni akan menciptakan ustaz yang macam mana, universiti ni akan membawa sesuatu kaedah kepahaman yang macam mana. So mereka dah set up dah. Okey, sebegitulah juga dengan guru-guru makrifah. Kita pergi mengaji, dia set up kita nak fikir apa, nak proses tentang apa. Tujuan datang ni sebenarnya apa dia? Nak proses tentang yang ramai ke diri? Kalau dah proses pasal diri, pasal apa nak peduli yang ramai? Tumpu ke atas kamu tu ada tak ada? Dia macam tu dulu. Mereka ni tak ada. Tibai. Pasal dalam apa yang kita mengaji tak ada pun sebut bab mengenal Tuhan. So, siapa yang tulis silibus ni? Sampai kita balik, kita boleh menentang ilmu mengenal Allah. Kita boleh fitnah orang dalam masjid. Kita boleh bagi ceramah sangka-sangka. Dia ni cakap perihal solat dari sudut lain, hampa cerita dia cakap tak payah solat. So what kind of mindset yang ada kat hampa ni sampai hampa boleh balik buat cerita macam ni? Kalau kata hampa nak cakap pasal semayang 5 waktu wajib, dia tak pernah kata tak payah solat. Bila dia cakap solat ni makna dia berhubung. So perspektif tu dah lain lah. Nak berhubung, kena kenal orang yang nak dihubung, supaya tak bersangka-sangka, supaya tak akhirnya berdusta.
So sekarang ni bila dia terkeluar daripada putaran ni, pertama, apa yang hang nak? Apa? Oi, takkan lah ni banyak nak pen ni. Mau habis dah kah? Bakti lah sikit. Apa yang hang nak? Dan untuk apa? Untuk apa semua yang hang dapat tu? Tadi apa yang nak ni hang dah dapat. Untuk apa? Ke mana? Semua tu untuk dipergunakan. Mereka ni yang mengaji daripada luar ni, mereka akan bercakap dengan yang ramai. Ni untuk yang ramai, kan? Seolah-olah mereka dah lengkap dah betul dah. Tapi mereka tak nak buat salah dah. Itu sebab dia cerita pasal kesalahan ni macam ni. Okey, dia cerita pada yang ramai. Ini juga ilmu yang kita nak cakap ni. Pergi mengaji, guru dah pesan lah. Nak mengenal diri, lepas tu nak mengenal Allah. Lepas tu kita tahu dah syariat lah, qala-wala tu macam mana. Kita tengok yang ramai, kita faham sebab kita usul balik kita sebelum mengaji. Lepas tu kita tahu dah bicara ni yang macam mana. Who you are, where you are. Hang kenal siapa diri hang, dekat mana pula hang ada. Dengan orang fiqh, hang tak ada bincang benda ni. Dengan orang-orang yang balik ni duk pandang degree dah, duk ni bangsa, hang tak ada bincang benda ni. Okey, sebab dia punya konsep dan ideal lain. Lepas tu hang balik pada hang. Hang faham dah dua keadaan ni. Yang orang ni yang tak ada apa, hang senang cerita dengan mereka. Sebab sudah hadir tiada. Yang ada tu bukan hang. Jadi orang yang banyak ni hang tak boleh. Hang suruh mereka kosong dulu. Barulah boleh masuk connected to connection. Barulah boleh sembang yang satu. Baru boleh sembang. Sebab satu je, dia ni kosong. Ilmu apa yang hang bawa? Mengenal diri hang sendiri. Mengenal diri hang sendiri. Baru hang kenal yang satu. Okay, kot. So di sini masalah dia. Di Malaysia ni, Tok Mufti, bawah dia ada alif fatwa. Bawah dia ni apa? Ada pula depa bawah ni ada pula jabatan kuasa. Okey, bawah ni pula ada lagi lah. Ada lagi lah untuk pergi hubung orang, minta maaf kami dia jabatan ni boleh tak nak jumpa lepas apa, dia minta hadir sekian-sekian. Ada lah seorang ni buat. Dia ni kerja dia apa? Dia ni ada ilmu apa? Bahagian apa? Hamai lah, semua ada boleh cerita. Tapi bila kita tengok balik yang dia cerita ni, tak ada kena mengena dengan diri kita. Ada kena mengena adalah masalah sikap, masalah ilmu, masalah yang membabitkan yang ramai. Ini mereka ni, yang berjabatan ni. Tak salah mereka buat kerja mereka. Tetapi bila mereka menuduh-nuduh, bersangka-sangka, malah menjadi dusta bagi mereka itu sendiri, maka yang ramai ni akan menjadi terinaya disebabkan mereka ini tidak mahu menerima ilmu mengenal Allah. Maka mereka ni indirectly termasuk di sini akan membawa ilmu yang tertulis di dalam surah 6 ayat 116. Maaf cakap, benda betul, tak ada apa nak perlu takut pun. Jadi orang yang mengaji ni, kita kena tahu. Nak cakap dengan hampa, kami tahu hampa duduk dari mana. Okey? Cucuk dah insulin. Ni dia main getak sikit lah, nak kena makan sat. Syariat je, kan ada apa pun. Batuk, percaya ubat batuk. Demam, percaya ubat demam. Tak ada apa. Ni semua yang cerita. Nak ilmu apa? Awak ni nak melegakan awak ni ilmu jenis apa? Kalau awak suka ilmu fiqh, pergi cari guru fiqh. Awak suka nak mengenal Allah, pergi mengenal diri. That's all. Very simple as that. Bertahun-tahun lama berkurun, decade, orang ilmu mengenal Allah dihina, dikeji, dicaci atas kaedah ini. Kaedah awak melihat daripada dalam yang ramai. Itu satu cabang yang salah. So selamat
Mak Dik, sekupang lebih kurang apa-apa aku minta like. Baik, Assalamualaikum.